Saya ingin katakan kepada rakyat Malaysia dan secara terbuka ya, khususnya kepada ahli-ahli Parti UMNO, dan saya mohon maaf di atas keputusan yang saya buat pada ketika itu, dan sudah tentulah pada ketika itu mungkin pertimbangan saya adalah salah dan saya harus akui, dan saya mengatakan bahawa keputusan yang saya buat pada ketika itu satu keilafan besar. Saya adalah seorang ahli politik di Sabah yang mengamalkan politik pembangunan. Dan dalam soal politik pembangunan ini, saya berpendapat yang penting pada kita ialah untuk menentukan agar pembangunan itu dikaitkan dengan peluang ekonomi dan peluang pekerjaan. Saya terlibat dalam politik ini sejak umur awal lagi. Pada ketika itu, saya masih lagi menuntut di universiti dan telah terlibat dengan kegiatan politik di Sabah, khususnya di Kota Belud. Dan apabila saya ditawar bertanding pada ketika itu, umur saya masih muda. Dan apabila saya dipilih menjadi Ketua Menteri Sabah, pada ketika itu umur saya hanya 37 tahun. Dan saya amat memahami aspirasi anak-anak muda ini. Mereka adalah anak-anak muda yang ingin melihat agar sebuah kerjaan itu sebuah kerjaan yang memberi penekanan kepada pewujudan peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang ekonomi kepada mereka. Dan kerjaan itu juga adalah sebuah kerjaan yang ada keterbukaannya dan ada ketelusannya untuk menentukan agar mereka yang harus dibela harus diberi keutamaan sebenarnya. Saya jelaskan, kerana ini juga banyak dipersoalkan kenapa saya telah berhijrah daripada Parti UMNO pada ketika itu. Sebenarnya apa yang berlaku ialah apabila kita menubuhkan UMNO di Sabah pada ketika itu dengan restu Parti USNO, tujuan kita ialah untuk menentukan agar Sabah tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara kita. Dan kita rasa kalau kita berada dalam politik parti nasional, maka suara kita akan lebih didengari lagi. Kerana kita terlibat dalam proses untuk memilih Perdana Menteri pada ketika itu. Dan apabila BN gagal dalam pilihan raya umum yang lalu, sudah tentulah kita memikirkan bagaimana Sabah tidak ketinggalan. Dan setelah pada ketika itu Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Sabah yang berbahagia Datuk Seri Panglima Azizi telah memikirkan bahawa kita secara jemaah beramai-ramai untuk keluar daripada Parti UMNO dengan tujuan untuk menentukan agar kita memilih wadah yang boleh bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. Dan saya pun turut dalam keputusan tersebut. Tetapi saya tidak menyertai bersatu pada ketika itu. Saya memilih untuk keluar untuk melihat perkembangan, tetapi saya juga ingin melihat agar pembangunan Sabah itu harus diteruskan seperti dahulu. Nama kelemahan saya melihat perkembangan politik di Sabah ya, dan tiba-tiba pula berlaku pergolakan politik sehingga kan negeri Sabah kembali sebagai diperintah oleh parti pembangkang. So ini sudah tidak selari dengan pegangan politik saya, sedangkan awal-awal saya katakan tadi pada saya pembangunan itu tidak ada pilihan, kerajaan pusat, kerajaan negeri harus bekerjasama. Ada yang mengatakan, dia kata itu soal kerajaan, soal parti berbeza. Tetapi kalau konteks politik negara kita Malaysia, kita tidak boleh pisahkan hal sedemikian. Sudah tentulah kerajaan pusat akan menentukan juga dapat memberi kerjasama dengan kerajaan negeri yang dipimpin oleh gabungan parti yang sama. Itulah sebabnya keputusan diambil. Tetapi saya telah memikirkan polisi suasana dan saya mengatakan bahawa keputusan yang saya buat pada ketika itu satu keilafan besar. Dan apabila kita membuat kesilapan dalam membuat keputusan, kita harus berani untuk mengakui kesilapan tersebut. Dan saya telah mengatakan ia satu keputusan yang silap dan saya kembali menyertai
UMNO dan juga Barisan Nasional untuk menyumbang tenaga pemikiran kita agar BN ataupun UMNO akan kembali berkuasa di negeri Sabah untuk meneruskan usaha kita untuk membangun Sabah dengan kerjasama kerajaan persekutuan. Saya sebenarnya kawasan usukan dia bukan asing pada saya ya. Saya pernah menjadi ahli adun sebagai dua penggal di sini, dan saya juga pernah menjadi pegawai daerah di Kota Belud ini. Dan apabila saya memasuki UMNO kembali, tidak ada tersirat niat saya untuk menjadi calon untuk bertanding. Saya ingin membantu parti saja. Tetapi apabila pucuk pimpinan telah mengambil keputusan, dia kata meminta saya untuk bertanding. Dan sebagai seorang ahli yang setia pada parti, saya menerima pencalonan tersebut. Tapi saya katakan dengan syarat bahawa semua pihak boleh menerima saya. Kerana kita tidak memikirkan soal individu ya. Kita kena memikirkan soal parti itu keseluruhannya. Dan saya sendiri sebagai calon bekerjasama untuk menentukan agar usukan ini kekal menjadi milik Barisan Nasional. Kerana UMNO ini lahir di usukan ya. Anak sulung UMNO itu diusukan. Pada ketika itu, Alhamdulillah Tun Datuk Mustafa sebagai adun kita. Jadi sudah tentulah kita ingin pertahankan tradisi bahawa usukan ini adalah kubu kuat Barisan Nasional di Sabah ini. Awal-awal saya katakan, pembangunan itu jangan dikaitkan semata-mata dengan angka ya. Pada saya, ukuran kepada pembangunan ialah apakah kita telah menyediakan peluang ekonomi ataupun tidak. Apakah kita telah menyediakan peluang pekerjaan ataupun tidak. Apakah maksud prasarana pada ketika ini? Dulu kita kata prasarana jalan raya, air dan sebagainya. Umumnya di usukan ini ia telah pun diatasi umumnya. Tetapi bagaimana pula kemudahan internet? Bagaimana kemudahan teknologi di kawasan ini? Bagaimana pula kemudahan kaedah-kaedah baru di segi pembangunan di kawasan ini? Ini harus kita beri penekanan. Dan apabila saya menjadi Menteri Komunikasi dahulu, kita menjadikan Kota Belud sebagai digital Kota Belud. Di mana digital Kota Belud maksudnya ialah agar kita tentukan prasarana internet di Kota Belud ini bukan lagi terbaik, tapi kalau boleh yang paling baik di negeri kita Sabah ini. Itulah sebabnya di sini bukan lagi pada ketika itu 4G, kita telah sampai ke tahap 4.5G di Kota Belud ini. Dan pada ketika itu semasa saya menjadi menteri, kita sediakan 120 juta peruntukan ya untuk menentukan agar daripada Kudat, Merudu dan Kota Belud yang saya katakan northern part of Sabah, kerana kita tidak mahu internet itu hanya diresai oleh kawasan-kawasan bandar saja seperti Kota Kinabalu Sandakan. Bagaimana pula di luar bandar, kerana potensi ekonomi juga di luar bandar. Dan itulah sebabnya kita memberi penekanan kepada soal internet. Dan ini tidak boleh kita lakukan kalau kita tidak ada kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Tengoklah sekarang, ia tidak dilaksanakan. Satu idea yang baik untuk masyarakat di Kota Belud tetapi tidak diteruskan. Sedangkan matlamatnya ialah kerana masa hadapan kita ada pepatah, bagi pancing, jangan bagi ikan. Pada saya tidak cukup itu. Kita kena bagi juga fish finder di mana ikan tersebut. Ikan tersebut sekarang melalui online. Tidak cukup hanya bagi pancing, tapi dia tidak tahu di mana ikan tersebut. Dalam dunia teknologi moden ini, kita kena bagi fish finder juga supaya dia tahu di mana ikan tersebut. Itulah saya katakan di sini, dan saya faham anak muda selari dengan ini. Saya juga ingin memberi penekanan kepada anak-anak muda ini lebih cergas lagi. Banyak aktiviti, banyak kursus kemahiran. Kerana ilmu itu sekarang ini bukan seperti dahulu ya. Kita kena ada kemahiran. Kemahiran itu melalui latihan. Itulah pada saya pembangunan itu harus dikaitkan dengan peluang pekerjaan, peluang ekonomi. Saya ingin katakan kepada Malaysia dan secara terbuka ya,
khususnya kepada ahli-ahli Parti UMNO, dan saya mohon maaf di atas keputusan yang saya buat pada ketika itu. Dan sudah tentulah pada ketika itu mungkin pertimbangan saya adalah salah. Dan saya harus akui. Dan biasanya kalau kita tersilap jalan, kita harus balik ke pangkal jalan dahulu. Dan saya sebagai seorang pemimpin yang realistik dan harus menerima hakikat bahwa dalam konteks negara kita Malaysia ini, pilihan kita hanya satu sajalah, yaitu kerjasama Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional agar kita boleh meneruskan agenda kita untuk membangun negara Malaysia ini seperti dahulu. Banyak kerja yang perlu kita lakukan, ya. Banyak agenda yang belum selesai lagi. Politik itu penting, tetapi politik itu bukan matlamat. Politik itu sekadar wadah kita untuk mencapai matlamat kita, untuk menjadikan negara Malaysia negara yang lebih cemerlang lagi. Perbezaan politik itu harus diurus dengan baik. Seorang pemimpin politik, ujiannya ialah bila ada krisis. Seorang ahli politik itu teruji bagaimana ia mengurus perbezaan. Dalam keadaan semuanya tenang, tidak ada ujian. Dan dalam keadaan krisis itu, seseorang itu akan diuji. Sudah tentu saya mengakui kredibiliti saya dipersoalkan. Itu hak. Tetapi pada saya harap mereka akan melihat keseluruhannya. Kalau mereka angka 10 perkara, ya, sekurang-kurangnya pada saya, mungkin 7 ada kebaikan saya, 3 mungkin keburukan saya. Dan dengan amalan sedemikian, saya harap penunggu diusukan ini akan memberi peluang kepada saya sekali lagi untuk mewakili Barisan Nasional agar agenda kita untuk terus berbakti membangun kawasan usukan ini dapat menjadi kenyataan dan sesuai dengan aspirasi anak-anak muda kita yang mau peluang pekerjaan, peluang pembangunan, dan juga seorang wakil rakyat yang terbuka, sanggup menerima kritikan, sanggup menerima teguran, dan sanggup untuk mengurus perbezaan-perbezaan demi kepentingan bersama.